Hai, nama saya Ganesh Bala. Dan saya Ushara. Ushara, antara penyanyi dan bintang muda tempatan, berani tampil dengan imej klasik Melayu sepenuhnya. Mempertaruhkan elemen klasik retro yang memikat, beliau juga merupakan seorang pengarah Aush Music Academy dan penerbit bagi pembikinan The Malayan Songbook. Saya mula menyanyi lebih kurang dalam tahun 2012 macam tu, mula-mula masuk ke bidang nyanyian, dan melalui dari situ saya sangat berminat dengan mengenai lagu-lagu Melayu. Sejak saya memulai menyanyi lagu-lagu lama kita, saya telah jumpa satu tekstur suara saya yang saya rasa sangat unik. Jadi bila saya membuat kajian lagu-lagu yang dan didapati daripada era yang sama dengan lagu-lagu Inggeris yang saya nyanyi ini, saya jumpa dengan banyak lagu-lagu tempatan yang dinyanyikan seperti oleh Nona Asia, Saloma, Sutina, Nokia Wanda, dan saya sangat tertarik kerana bunyi-bunyi lagu ni macam lebih kurang sama, tapi dia dalam bahasa Melayu. Bunga raya merah warna. Bunga Raya, ciptaan Ahmad Jaafar dinyanyikan Ushara, antara lagu Melayu klasik yang mendapat sentuhan Ganesh Bala sebagai pengubah muzik. Lagu berusia sekitar 50 tahun itu digubah semula tanpa menjejaskan melodi dan lirik asal. Bunga Raya lah bunga kebangsaan kita dan dia selari dengan lagu-lagu lain dalam album, dan juga kita nak memberitahu generasi yang akan datang apa kita punya bunga kebangsaan dan apa kelebihan dia. So lagu-lagu ni daripada zaman 20-an, 30-an, 40-an, ini adalah zaman yang sangat unik dalam our history, sebab satu, World War I, World War II, British occupation and Japanese occupation. So zaman ni dia ada banyak cultural influence dalam music dan arts kita. Sebab tu lagu lama ni kalau kita dengar selalu ada unsur-unsur Latin, ada unsur-unsur jazz, ada unsur-unsur sometimes even unsur Chinese music, Indian traditional music, and also our own traditional music. So, bila kita ambil lagu-lagu ni, bila kita nak gubah balik, nak arrange balik, first thing I have to think is macam mana saya nak gubah lagu ni daripada 20-an yang penuh dengan banyak influence, dan macam mana nak tunjuk generasi baru ni untuk to understand and so that they would like it. So without menukar banyak unsur dalam segi muzik, saya kena find a way to deliver the song so that the new generation can understand and take it. Menghasilkan 11 buah lagu di dalam album Semalam di Malaya, Ganesh Bala antara komposer muda dan pengubah lagu yang cukup berbakat di dalam industri seni dan muzik tanah air. Mengumpul dan mendokumentasikan kira-kira 20 buah manuskrip lagu Melayu lama ciptaan Ahmad Jaafar, Tan Sri P. Ramlee, Ahmad Wan Yet, Kamsani Saad, Yusof B dan Osman Ahmad. Ganesh Bala antara anak muda Malaysia dan komposer tempatan yang berani dan bersungguh-sungguh dalam menghasilkan The Malayan Songbook. Lagu-lagu dalam buku The Malayan Songbook ni semuanya lagu pra-kemerdekaan. So kebanyakan fakta mengenai muzik, skor dan sejarah memang susah nak cari sebenarnya. Memang ada, tapi you kena really find
to cari fakta-fakta ni. So kalau kita nak membawa kita punya culture, kita punya music kepada generasi yang akan datang, kita kena ada fakta-fakta ini easy to access. So because scope yang saya pilih ni sangat terperinci, so kalau any researcher or anybody that are interested to know about zaman ini dan music daripada zaman ni, lebih senang. All the song from zaman ni you boleh dapati daripada buku kita. Macam mana proses penghasilan buku tu? Adakah sangat rumit ke? Ya, memang rumit sebab kadang-kadang recording yang kita jumpa ni kadang-kadang dia macam certain part tu dia hilang sebab the tapes yang kita jumpa ni pun dia lama. So even RTM and Finas has done a good job in documenting this thing, digitalizing a lot of these things. But sebab recording ni masa digitalize pun dah lama, so certain part sometimes dia macam hilang ataupun dia terjam ke, miss satu section ke. So I sebagai seorang penulis, I have to first research mengenai composer ni, composer punya style of writing dulu. So kalau kita lihat macam lagu-lagu Osman Ahmad, let's say, saya kena dengar lagu-lagu dia and kind of find apa dia punya style of arrangement and writing. So kalau ada benda yang missing, saya kena masukkan balik mengikut style komposer asal. So itu memang satu proses yang rumit. Kesungguhan Ganesh dalam mengumpul nota muzik lama dari skor muzik asal adalah satu cabaran penting bagi mendokumentasikan khazanah muzik tanah air. Penghasilan Demalayan Songbook ini adalah rentetan kepada usaha murni seorang anak muda tempatan dan komposer bukan Melayu dalam menterjemahkan muzik dalam bentuk manuskrip bagi rujukan generasi seterusnya. Ibu-ibu, dengar dulu. Semalam aku mengambil masa kira-kira 2 tahun, buku yang diterbitkan Aush Music Academy ini mendapat sokongan inisiatif Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana bagi keran pemulihan industri kreatif di bawah bidang sastra dan selian penerbitannya dari My Creative Ventures. Bila saya dengan Ganesh bekerja bersama-sama, kami selalu bekerja macam backwards. So maknanya kita akan tahu kita akan plan kita punya end goal, dan daripada situ kita cuba backtrack dan bawa ke step 1 lah. So untuk buku The Malayan Songbook ni, kami memang ada plan untuk buat 5 jilid. Jadi dalam 5 jilid tu kita untuk buku yang pertama ni memang kami ingin fokus kepada komposer Ahmad Jaafar, Osman Ahmad, dan juga 1-2 lagu sahaja daripada P. Ramlee. Sebab tu kita hanya pilih 20 lagu. Proses yang memakan masa adalah seperti mencari dana. Dana yang kami sedia ada tidak mencukupi. So nasib baiklah kita ada support from our government at that time. We receive the Penjana grant under bidang sastra dan muzik. So melalui dana yang kami dapat, kami pun berjaya menghasilkan buku ini, dan sekarang buku ini boleh didapati di semua kedai-kedai buku utama seperti Kinokuniya, Times, Border dan MPH. Buku yang mengandungi 77 halaman bercetak itu menampilkan Ganesh Bala sebagai pengarang dan penulis manuskrip bagi 20 buah lagu Melayu klasik lama tahun 50-an. Beliau boleh juga dikatakan antara pelopor muda dan pencinta muzik yang memulakan inisiatif untuk menulis kembali nota-nota muzik lama yang sudah terbiar kepada salinan nota muzik baharu tanpa menjejaskan isi kandungan asal. Projek ni memang special untuk saya. Macam sebab buku ni dia bukan saja skor, tapi terdapat juga karangan, esei, biografi dan fakta mengenai certain composer atau lagu daripada zaman tersebut. Untuk to really make sure the facts are right, we have to
get the right researchers to double check, triple check, so that whatever we put outside is correct. Bagaikan irama dan lagu tak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan, pincanglah lagu dan rosaklah seni. Begitulah baik-baik kata yang dapat digambarkan pada dua insan hebat ini, Ushira dan Ganesh Bala. Pertemuan tanpa disangka, berkongsi minat, saling menyintai sehinggalah menjadi merpati dua sejoli. Cerita saya dengan Ganesh ni adalah orang cakap a classic story of a musician and a singer basically, sebab saya jumpa Ganesh kali pertama adalah disebabkan ingin mencari seorang pemain piano. I think masa tu saya baru habis college. I think after my graduation. So one day I had a call from a singer called Ushira. And then masa tu dia cakap saya tengah cari seorang pemain piano untuk this specific event. Dan dari situ kami terus bekerja bersama dan menjadi kawan rapat. Dan setiap tahun kami selalu cuba something new. Kita akan push each other. So that is why in 2017 kita membuka Ouch Music Academy, dan sekarang dah 5 tahun kita membuat sekolah ni. Kami adalah satu pasangan bekerja yang sangat serasi. Yeah, music has not only brought us together, tapi dia memberi kita, me and Ushira, a career as well at the same time. So I think that's why it's a nice bond that we have. Segala usaha, keringat, bakti dan pertemuan antara mereka akan menjadi satu sejarah dan legasi yang akan terus hidup sepanjang zaman. Wahai pemimpin jana negara, bimbing bangsa